Di hari ke-9, jejak langkah kami kini beralih pula ke bumi Turki dengan lembaran rehlah bermula di kota Istanbul. Hujan renyai mengiringi pagi kami dengan langkah dimulakan melintasi deretan kedai berhampiran hotel menuju ke perhentian bas yang terdekat. Sepanjang hari ini, kami memilih untuk merasai pengalaman bergerak ke mana sahaja dengan menggunakan pengangkutan awam. Kayuk punya makam. Duduk. Lumas kan tu? Ingat tak masa 16 Mei yang pemberontakan dia tak berlaku, tak jadi tu kan? Kemudian kami turun berhampiran di pesisir Selat Golden Horn dan berjalan kaki menuju ke kompleks Masjid Ayub Sultan yang terletak di daerah Ayub. Yine konuşuyorlar ya. Onlara fırsat vermemek lazım. Masjid Ayub Sultan yang dibina di atas tapak yang dimakamkan Abu Ayyub Al-Ansari dan dinamakan sempena nama beliau sebagai tanda penghormatan yang amat tinggi oleh Kerajaan Osmania. Biz Müslümanları öyle insanlar var ki kan dökmeyi olur. Jadi makam Sayyidina Ayub Al-Ansari pokok tu. Amiyane tabiriyle söyleyeyim. Pokok tu. Jadi bila dia nak buat makam, İnsanların ağızları dia kan nak potong pokok. Buat depan, tak nak makam dia, bawa pokok. Maalesef Ha. konuşuluyor. Jadi sebab dia nak buat makam, akan nak potong kubur ni. Maka dia buat makam di sana. Kurban Jadi Bayramı Tok Guru Majid kata, da çok söylüyorlar. pokok-pokok besar kat Istanbul ni semua kubur makam. Yang tadi dua besar tu kan, semua kubur para sahabat. Ada mereka 40 para sahabat. Haram diyorlar. Nereden duydun? Ada tadi waktu tu doa sini di sana. Sana replika je lah. Kubur ni sebenarnya ni besar. Nereden geliyor ben de bilmiyorum. Sana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Oturuyor. Böyle Yang şeyleri dapat syafaat para sahabat. Fatihah. mesela şimdi düşünüyorum. Kardeşlerimiz gençler Bersebelahan masjid ini, kami singgah di sebuah galeri yang mempamerkan pelbagai artifak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Selesai menunaikan sembahyang jemaah takdim, pandangan kami tertumpu kepada sekumpulan kanak-kanak yang membuat halakah dan mengalunkan zikir bersama-sama. فاعلم أنه Kami berkunjung ke Masjid Sultan Al-Fatih, masjid yang cukup indah dan penuh dengan lembaran sejarah yang dibina di atas tapak runtuhan Church of the Holy Apostle, gereja para rasul suci, iaitu sebuah gereja Kristian zaman Byzantine abad keempat suatu ketika dahulu. Kemudian kami menziarahi makam Sultan Muhammad Fatih di kompleks makam diraja, kawasan bahagian luar di belakang masjid. Pernah disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda, sebaik-baik ketua adalah ketuanya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Inilah kisah di sebalik penaklukan kota Konstantinopel oleh Empayar Osmania di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih yang berjaya menembusi kota Kebal pada tahun 1453 Masihi.
Usai kami menziarahi makam, kami bersembahyang maghrib berjemaah bersama merasa suasana ibadah di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Hotel, budget hotel. Hilang lagi dulu awal. Hotel, hotel. Hotel Zair Kongsi. Terbaik. Mantap. Nampak Al-Fatih.